Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak sambung topik 8.2 iaitu berkaitan dengan langkah ataupun usaha yang dibuat oleh kerajaan bagi membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Okey, langkah yang kelima kita sambung iaitu pembangunan wilayah. Kamu boleh tengok muka surat 171. Okey, pembangunan wilayah maksudnya program pembangunan wilayah ni dia dijalankan dengan pembukaan tanah untuk apa? Untuk industri getah dan kelapa sawit. Okey, antara agensi yang terlibat adalah Kejora, Lembaga Kemajuan Johor, Johor, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ni adalah Kesedar, okey, dan juga Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah. Okay, satu lagi kita ada UDA. UDA ni adalah Urban Development Authority, iaitu Perbadanan Pembangunan Bandar, UDA Holding. Okay, UDA Holding ni ditubuhkan pada 1971 yang mana dia berperanan untuk membangunkan industri ataupun dia dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru. So ada 2 point kat sini UDA. Pembangunan industri, pembangunan bandar baru. So antara contoh kawasan industrian yang berjaya dibangunkan oleh UDA adalah kawasan industrian dia Bandar Tun Hussein On, Ceras dan juga Bandar Baru UDA, Skudai. Okey, itu pembangunan wilayah. Next, kita tengok yang keenam, pemilikan modal saham. Okey, pemilikan modal saham ni yang mana kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Maksudnya kaum Bumiputera pada zaman dulu dia tak berapa nak beli saham. So ini menyebabkan wujudnya perbezaan taraf hidup dan juga jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera. Okey, so apa yang kerajaan buat adalah menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat. Okey, so ini dapat mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera iaitu MPPB melalui penubuhan pemodalan nasional berhad PNB. So ini usaha yang dilakukan oleh kerajaan iaitu menambah pemilikan modal bagi kaum Bumiputera supaya kaum Bumiputera beli saham. Okey, so apa yang kerajaan buat? Dia melancarkan ASN dan ASB. ASN adalah Amanah Saham Nasional dan ASB adalah Amanah Saham Bumiputera. Yang mana ini untuk menggalakkan Bumiputera memiliki saham. Maksudnya nak bagi Bumiputera beli saham. Okey, untuk kaum bukan Bumiputera pula, mereka boleh beli saham melalui Amanah Saham Malaysia, ASM. Okey, itu pemilikan modal saham. Kita tengok pula yang ketujuh, langkah kerajaan yang buat iaitu pengenalan industri kecil dan sederhana iaitu kita panggil IKS. Okey, apa maksud IKS ataupun apa maksud industri kecil dan sederhana ni? Ia merujuk kepada industri pembuatan barangan, buat barang yang mana guna modal kecil dan tenaga kerja terhad. Maksudnya modal kecil, tenaga kerja pun tak ramai. Pekerja tak ramai lah. So kita panggil IKS. Okey, kenapa IKS diperkenalkan? Tujuannya adalah untuk baiki taraf hidup rakyat, tambah daya pengeluaran dan juga pendapatan kepada rakyat tersebut dan juga nak melahirkan usahawan muda yang dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, contohlah barang-barang yang dibuat oleh IKS ni, pengusaha IKS adalah kraft tangan, makanan, contoh kepek ke kan, pakaian dan juga inap desa. Inap desa ni macam homestay tapi dia just sewa ruang bilik yang kecil, sewa apa lagi ya? Maksudnya benda sewa bukan besar macam homestay lah, sewa benda kecil. Okey. Contoh IKS yang berjaya adalah Best Farm Co atau company, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sdn Bhd dan juga Faiza Marketing Sdn Bhd. Ini contoh IKS yang berjaya. Okey, daripada pihak kerajaan turut memberi sokongan dari segi memberi pinjaman, insentif dan nasihat. Insentif merujuk kepada bonus yang diberi ataupun sesuatu yang dapat mendorong pengusaha untuk menjadi lebih baik ataupun untuk meningkatkan dia orang punya produktiviti. Okey, antara yang memberi sokongan dari segi pinjaman, insentif dan nasihat ni adalah Bank Bumiputera, Perbadanan Nasional Berhad, Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan juga Amanah Ikhtiar. Maksudnya kalau nak pinjam duit boleh pinjam daripada sini. Kalau nak dapatkan nasihat pun sama dan juga mereka juga ada tawarkan insentif. Okey, yang ketujuh. Dan yang terakhir punya langkah adalah dibuat oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat adalah dari segi pendidikan tenaga kerja mahir. Okey, kerajaan ambil langkah untuk lahirkan tenaga kerja mahir yang mana ia dapat menampung keperluan dalam bidang pertanian dan
perindustrian. Okey, contoh apa kerajaan buat kalau peringkat sekolah, maksudnya diberi latihan asas latihan kemahiran yang mana kalau dekat bangku sekolah lagi kita dah ada subjek ataupun mata pelajaran kemahiran hidup. Okey, bila naik ke sekolah menengah dah wujudlah 2 jurusan, ada dari segi akademik dan juga vocational. Okey, lepas tu kerajaan juga tubuhkan beberapa sekolah kemahiran iaitu contohnya sekolah teknik, sekolah vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia, UTM dan juga Universiti Teknologi Mara, UiTM. Okey, ini semua untuk kemahiran tenaga kerja mahir. Okey, tu ada juga kerajaan menawarkan kursus kemahiran bagi menampung tenaga mahir. Yang mana kesan dia daripada bila wujudnya pendidikan tenaga kerja mahir ni, kesan dia pekerja yang mahir ni dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan juga pendapatan mereka melalui kemahiran yang mereka ada. Okey, itu poin dia. Itu langkah dia. Okey, so kesimpulan bagi 8.2, topik 8.2 ni adalah maksudnya langkah-langkah kerja tu dapat membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat, mencapai perpaduan negara di samping turut menjaga alam sekitar dan taraf hidup rakyat pun perlu ditingkatkan demi kemakmuran negara. Okay, itu 8.2. So, kita masuk 8.3 sikit. 8.3. Tentang pembentukan dasar pembangunan nasional, DPN. Tadi kita belajar DEB. Okey, rangka rancangan jangka panjang pertama RRJP 1 dan DEB yang mana berlangsung start tahun 1970 sampai 1990. So, maksudnya rangka rancangan jangka panjang pertama dan DEB ni berakhir pada tahun 1990. So, bila dah habis 1990, bila mereka cek tengok, okey, ekonomi Malaysia berkembang pesat. Okay, itu dia punya kesan dia. So, sebab tu DPN dilaksanakan. Okay, dasar pembangunan nasional dilaksanakan bagi meneruskan usaha DEB yang mana ia menampakkan hasil dan juga memerlukan lebih masa untuk berjaya. So, DPN ni diperkenalkan di bawah dua rancangan ni. Rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7. Kita tengok. Okey, latar belakang pembentukan DPN, Dasar Pembangunan Nasional. Ia dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu PM kita ke-4 dan ke-7. Okey, dilancarkan pada 17 Jun 1991. DPN adalah merupakan kesinambungan ataupun sambungan daripada DEB yang mana DEB telah dirangka pada yang mana DPN ni kesinambungan DEB dan bergerak dari 1990 hingga tahun 2000. Okey, DPN ni adalah melalui rangka rancangan jangka panjang kedua. Sebab DEB rangka jangka panjang pertama. So, yang DPN kedua. Okey, usaha menjadikan Malaysia maju berdasarkan wawasan 2020. Okey, matlamat DPN. Apa DPN nak buat? Dia nak mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Nak agihkan kekayaan tu. Yang mana ia dapat dicapai melalui pembangunan seimbang antara negeri. Maksudnya setiap negeri dapat agihan kekayaan yang seimbang. Maksudnya pembangunan seimbang lah. Okey, satu lagi pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar. Okey, so nak buat seimbang-seimbang ni adalah dilaksanakan melalui rancangan Malaysia ke-6 dan rancangan Malaysia ke-7 yang tadi awal cikgu bagi tahu tu. Okey. So ini matlamat dia, mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekayaan. Nak agihkan kekayaan. Okey, objektif DPN. Objektif. Tadi matlamat. Okey, capai perpaduan kan? So, lebih kurang je. Objektif dia, mewujudkan masyarakat bersatu padu. Okey, nak wujudkan masyarakat yang bersatu padu dengan perkukuhkan kestabilan sosial dan politik, nak kukuhkan keadilan sosial, kestabilan sosial dan politik, dan juga nak mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Satu lagi nak capai taraf negara maju dalam semua aspek. Kita nak capai taraf negara maju ni. Okey, ada 3 kat sini objektif. Kukuhkan kestabilan sosial dan politik, kekalkan pembangunan ekonomi, capai taraf negara maju. Okey, taraf negara maju ni meliputi semua aspek seperti keadilan sosial, nilai, etika, moral, kestabilan politik, kualiti hidup masyarakat macam mana, kecekapan pentadbiran tu, kerajaan tu macam mana dia cekap mentadbir, kecemerlangan ekonomi. So, nak maju dari segi semua aspek ni. Itu objektif, 3 objektif. Sekarang strategi. Macam mana kita nak capai objektif, nak capai matlamat DPN. Okay, so kita kena ada strategi. Macam mana kita nak buat? Kita kita agihkan ataupun DPN ni dia guna beberapa strategi lah yang mana dia merangkumi
bidang ekonomi, sosial dan kemudahan fizikal dan alam sekitar. Okey, kalau dari segi ekonomi, apa strategi kerajaan buat? Mana dia melibatkan ataupun memerlukan pelibatan aktif daripada pihak swasta dalam pembangunan ekonomi. Yang ini dia libatkan pihak swasta. Dia laksanakan program penanaman semula, dia guna sains dan teknologi dan dia meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Okey, lebih kurang ni dah macam DEB kan, ada pemilikan saham, just tambah sikit je. Libatkan swasta, guna sains teknologi, okey, penanaman semula ni. Okay, itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi sosial, yang mana kerajaan ni pun lebih kurang macam DEB, yang mana kerajaan memberi insentif kemudahan pendidikan untuk kemajuan masyarakat miskin. Yang ni tanpa kira kaum lah. So maksudnya bagi insentif dan kemudahan pendidikan, wujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian. Ini pun tadi DEB dah ada. Okay, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan juga progresif. Okay, itu sosial. Okay, dari segi strategi, dari segi kemudahan fizikal dan alam sekitar ni, yang mana apa yang kerajaan buat, menyediakan dan menambah baik kemudahan asas yang ada dalam negara serta pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar. Okay, pembangunan mapan ni macam pembangunan yang kukuh dan stabil, okay, dan tanpa mengabaikan alam sekitar. Maksudnya, walaupun kita ada pembangunan, tapi still jaga alam sekitar. Okay, so kat sini kamu nampak, kesemua strategi yang ada ni, ia adalah fokusnya adalah untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Poin yang awal-awal kita belajar tu. Okay, DEB. So, DPN adalah sambungan daripada DEB. Okay, situ saja habis. Okay, itu saja. Kalau tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Terima kasih.